السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya berpesan kepada diri saya dan para jemaah agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang diridai di dunia dan di akhirat. Pada hari yang mulia ini, mimbar akan membicarakan khutbah bertajuk Kesucian Kalimah Allah yang Maha Agung. Hadirin Jumaat sekalian, baru-baru ini umat Islam digemparkan dengan isu penggunaan kalimah Allah, yang mana isu ini sebenarnya telah lama berlaku dan telah ada ketetapan dibuat dan diputuskan mengenainya. Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor sebagai Ketua Agama Islam bagi negeri Selangor telah melarang penggunaan kalimah Allah dalam penerbitan berkaitan agama Kristian di negeri Selangor. Baginda menegaskan bahawa penggunaan kalimah Allah dalam kitab Bible terjemahan bahasa Melayu atau percetakan apa-apa buku dan tulisan agama Kristian dalam apa-apa bentuk sekalipun tetap dilarang penggunaannya di negeri Selangor. Titah baginda berpandukan kepada keputusan Jawatan Kuasa Fatwa bagi negeri Selangor mengenai isu tuntutan penganut Kristian terhadap penggunaan kalimah Allah yang diwartakan pada 18 Februari 2010. Dalam masa yang sama, enakmen Agama Bukan Islam, Kawalan Pengembangan di kalangan orang Islam tahun 1988 yang telah dikuatkuasakan di negeri Selangor, yang telah menetapkan bahawa penggunaan kalimah Allah adalah suatu kesalahan untuk digunakan oleh penganut agama bukan Islam. Ini turut diperkuat dengan kedudukan undang-undang berkaitan halangan dan larangan penggunaan kalimah Allah yang telah diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan pada tahun 2014 dalam kes Menteri Dalam Negeri lawan Titular Roman Catholic Archbishop of Kuala Lumpur. Dalam kes ini, mahkamah memutuskan bahawa kalimah Allah tidak boleh digunakan dalam penerbitan agama Kristian. Kalimah Allah bukan terjemahan bahasa Malaysia kepada perkataan God. Sebaliknya, perkataan yang mewakilinya adalah Tuhan atau Dewa. Sekiranya dirujuk kamus-kamus, nescaya akan didapati perkataan Allah merujuk kepada nama Tuhan dalam kalangan orang Islam.
Satu-satunya Tuhan dalam agama Islam atau nama Tuhan yang berasal daripada istilah Arab yang digunakan seluruh penganut agama Islam tanpa mengira bahasa, wujud alasan bahawa kalimah Allah dituntut kerana ia diguna pakai dalam Bible edisi bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Hakikatnya ianya adalah kesalahan sejak awal terjemahan. Buktinya, Bible edisi bahasa Inggeris tidak menggunakan kalimah Allah, sama sekali sebaliknya menggunakan perkataan God, merujuk Tuhan Bapa, dan Lord merujuk Tuhan Anak. Justru, mengapakah kamu diterjemahkan perkataan God dengan kalimah Allah? Sehubungan dengan itu, penggunaan kalimah Allah oleh agama lain selain agama Islam adalah suatu perkara yang menyanggah konsep keesaan Allah Subhanahu wa taala dan boleh membawa kekeliruan kepada umat Islam. Kalimah Allah ialah nama khas yang merujuk kepada Tuhan dalam agama Islam. Apabila disebut nama khas, maka ianya adalah khusus, istimewa, ditentukan atau diperuntukkan hanyalah kepada penamanya. Tidak sebagaimana kata nama am yang boleh digunapakai kepada kelompok umum seperti Tuhan, manusia atau haiwan. Allah Subhanahu wa taala adalah nama Tuhan, kepercayaan umat Islam. Justru, apakah agama yang menuntut penggunaan kalimah Allah ini tidak mempunyai nama Tuhannya? Penama yang dinamakan dengan nama khas mempunyai identiti ciri-ciri atau sifat-sifat yang memperkenalkan atau mengasingkannya daripada yang lain. Sebagai contoh, rumah ibadah adalah kata nama am yang dikongsi sama. Sebaliknya istilah masjid, gereja dan gurdwara adalah perkataan beridentiti yang membezakannya dengan yang lain. Justru, adakah rasional nama Allah boleh dirujuk kepada dua Tuhan dengan identiti serta konsepnya yang berlainan? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, konsep ketuhanan adalah intipati atau pokok inses yang membezakan satu sama agama yang lain. Identiti Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang dipercayai umat Islam, konsepnya terkandung secara tuntas di dalam surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4. Firman Allah Subhanahu wa taala, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa, Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Dia tiada beranak dan dia pula tidak diperanakkan, dan tidak ada siapapun yang serupa dengannya. Allah Subhanahu wa taala ialah Tuhan yang Esa, satu atau tunggal. Menurut ahli sunnah wal jamaah, esanya Allah Subhanahu wa taala pada zat, sifat dan perbuatannya. Esa Allah Subhanahu wa taala pada zat memberi maksud tiada pecahannya, la kismalah, atau tiada taranya. Esa zat Allah Subhanahu wa taala adalah mutlak, bukan bermaksud satu dengan dua unsur atau satu dengan tiga unsur. Esa Allah Subhanahu wa taala pada sifat memberi, maksudnya tiada seumpamanya, la syabihalah, atau tiada banding atau tiada bandingnya. Allah Subhanahu wa taala itu bukan Tuhan dengan sifat-sifat manusia, dan tiada manusia sama kali yang memiliki sifat-sifatnya. Esa Allah Subhanahu wa taala pada perbuatan memberi maksud tiada sekutunya, la syarikalah, atau tiada tandingnya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 73. Laqad kafara alladhina qalu inna
Allaha salisu salasah wa ma min ilahin illa ilahu wahid wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladhina kafaru minhum adhabun alim. Demi sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata bahawasanya Allah ialah salah satu dari 3 Tuhan, padahal tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Tuhan yang Maha Esa. Dan jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, sudah tentu orang-orang yang kafir dari antara mereka akan dikenakan azab siksa yang tidak terperi sakitnya. Ayat ini menunjukkan seseorang itu menjadi kafir apabila menyatakan Tuhan-Tuhan selain Allah sebagai Allah. Ini bermakna kalimah Allah tidak boleh digunakan kepada Tuhan lain selain Allah yang Maha Esa, yang membawa kepada kekufuran. Kaum muslimin yang berbahagia, Perlembagaan Persekutuan dan Undang-Undang Tubuh Negeri Selangor meletakkan Islam sebagai agama persekutuan dan agama bagi negeri. Ini suatu jaminan undang-undang dan menjadi konsep utama dasar pemerintah dan pihak berkuasa agama dalam dan menjaga akidah dan tuntutan syariat Islam. Dengan dasar-dasar yang menjaga kepentingan agama Islam ini, umat Islam hendaklah mengambil peluang meningkatkan amalan masing-masing dan memaparkan akhlak Islam serta mencerminkan keindahan Islam dalam masyarakat. Berorganisasi dan bernegara. Bermasyarakat bukan Islam. Masyarakat bukan Islam perlulah menghormati agama Islam dan umat Islam sebagaimana umat Islam menghormati kepercayaan agama bukan Islam. Elakkan sama sekali apa-apa juga perkara isu atau persoalan yang menyentuh sensitiviti dan keyakinan antara berbilang agama di negara ini. Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor menegaskan dalam titahnya bahawa Tuanku sentiasa menekankan agar rakyat menghormati kepercayaan agama masing-masing dan tidak cuba untuk menyentuh sensitiviti agama lain yang boleh merosakkan perpaduan kaum di negeri Selangor. Jika umat Islam boleh menghormati penganut agama lain dengan tidak mencampuri urusan berkaitan agama mereka, Tuanku juga menggesa agar penganut agama selain dari Islam juga menghormati penganut agama Islam, khususnya dalam penggunaan kalimah Allah yang menjadi pegangan umat Islam. Hadirin yang muliakan, mengakhiri khutbah ini, marilah kita sama-sama menghayati dan mengambil pengajaran seperti berikut. Pertama, umat Islam hendaklah memahami bahawa kalimah Allah adalah lafaz mulia, lafzul jalalah, yang perlu dipelihara kesuciannya daripada dipermainkan dan dipersendakan atau diletakkan di tempat yang salah. Dan kedua, umat Islam hendaklah mengetahui bahawa Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan yang Esa pada zat, sifat, perbuatannya dengan penjelasan tiada tara, tiada banding dan tiada tandingnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduhu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Yang demikian sifat-sifatnya dan kekuasaannya ialah Allah Tuhan kamu. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang menciptakan tiap-tiap sesuatu. Maka beribadahlah kamu kepadanya dan ingatlah Dialah yang mentadbir segala-galanya. Surah Al-An'am ayat 102. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim.
وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.